Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar dan anda sedang menonton segmen Pantau Kerajaan Baharu, dan kita nak mulakan segmen ini dengan sedikit perkembangan banjir yang berlaku baru-baru ini, yang mana jumlah mangsa banjir di Kelantan meningkat lebih 2 kali ganda berbanding pagi tadi, dan daripada 1,600 mangsa yang direkodkan pagi tadi, Kelantan kini merekodkan 3,300 mangsa daripada lebih 900 keluarga di 33 pusat pemindahan sementara PPS, dan secara keseluruhannya jumlah mangsa banjir di seluruh negara kini mencecah lebih 5,000 setakat jam 3 petang. Dan menurut laman web Info Bencana JKM, mereka ditempatkan di 68 pusat pemindahan sementara PPS di 6 negeri. Kelantan masih merekodkan jumlah mangsa tertinggi. Ini diikuti Terengganu dengan seramai 1,700 mangsa daripada lebih 400 keluarga di 35 PPS. Manakala Johor, Perak dan Pahang masing-masing merekodkan jumlah mangsa banjir bawah 100 orang. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan di 8 negeri berkuat kuasa sehingga 21 Disember. 8 negeri itu adalah Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Ia berdasarkan analisis model cuaca yang mendapati luruan monsun di rantau negara yang dijangka sehingga 24 Disember. Ia berpotensi membawa angin kencang, ombak besar serta hujan berterusan di negeri-negeri utara, Timur Semenanjung dan Timur Sabah, serta angin kencang dan ombak besar di perairan Laut Cina Selatan. Pada masa yang sama, Met Malaysia pada jam 3 petang turut mengeluarkan amaran ribut petir dan hujan lebat di 7 negeri berkuat kuasa sehingga 6 petang. Amaran dikeluarkan bagi Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Sarawak dan Sabah. Dan dalam segmen Pantau Kerajaan Baharu ini, tumpuan kita di Esrawani ini semestinya masih lagi berkisarkan tragedi Batang Kali yang disifatkan sebagai bencana buruk yang berlaku dalam tahun ini. Kejadian yang berlaku 3 hari lalu sekitar jam 2 pagi di tapak perkhemahan Fathers Organic Farm di Gotong Jaya, Pahang. Setakat ini telah mengorbankan 24 mangsa, 61 mangsa lain berjaya diselamatkan dengan 7 daripadanya cedera. Dan dalam kemas kini terbaru, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, iaitu seramai 7 kanak-kanak telah dikenal pasti identitinya, dengan yang termuda berusia setahun, jadikan keseluruhan mangsa yang dikenal pasti 21 mangsa setakat ini. Dan dalam operasi mencari dan menyelamat SAR yang bersambung jam 9 pagi pada hari ini, misi mencari 9 lagi mangsa diteruskan dengan pembabitan lebih 135 anggota dan pegawai daripada 5 agensi penyelamat utama. Dan kita nak melihat kepada kejadian yang berlaku ini, keadaan cuaca yang tak menentu dengan hujan berterusan, ketika ini juga mendung. Kita melihat ini merupakan satu risiko ataupun risiko utama kepada bencana buruk yang berlaku seperti ini, dan kita nak memahami atau melihat lebih mendalam pada jam ini, kita nak bersama dengan pakar meteorologi iaitu Universiti Malaya, Profesor Dato' Dr. Azizan Abu Samah. Menerusi panggilan video ketika ini, Prof, pertama kali terima kasih kerana menyertai kita pada jam ini. Kita lihat kejadian ini amat menyayat hati. Tapak yang kita lihat sebagai lokasi perkumpulan yang kebanyakannya keluarga mengorbankan banyak nyawa, dan ini termasuk kanak-kanak, tidak menjangkakan sebarang ancaman buruk seperti ini berlaku. Apa yang Prof rasakan yang menjadi iktibar kita dalam yang dapat diambil daripada tragedi ini, Prof? Baik, pertamanya saya dapat satu call daripada CNA punya reporter, kerana kita pun sama juga dengan cuti sekolah Singapura, dan dia meminta nasihat saya di manakah tempat-tempat di Malaysia, kerana orang Singapura suka cuti kat sini kan, di manakah tempat-tempat di Malaysia yang saya rasa agak selamat. Jadi di antara yang oleh kerana musim November, Disember ni ialah musim hujan berterusan. Musim ini juga kita ada banjir khasnya di Pantai Timur, dan juga kita ada kejadian-kejadian tanah runtuh, ya, bukan saja orang kata di yang tragedi yang terjadi di Batang Kali, tetapi di East West Highway,
di highway dekat jalan kat Gombak dan sebagainya di mana ada layering. Jadi saya telah menasihatilah kepada pencuti-pencuti Singapura itu supaya tidak pergi ke Cameron Highland dan sebagainya di mana memang banyak kes-kes tanah runtuh. Tetapi kesedihannya datang bila saya pada hari Jumaat itu kita lihat bahawa terlakunya satu tragedi di Batang Kali. Jadi ini adalah saya pertamanya ingin mengucapkan takziah kepada keluarga dan memang sedih melihat kadang-kadang keluarga dan sebagainya mereka beriadah dan ada gambar-gambar yang mereka sedang ceria berada di tempat glam camping ini, tetapi malang tak berbau slope yang di bahagian atas daripada ini telah orang kata menjadikan landslide atau tanah runtuh dan membawa. Jadi di sini kita daripada segi ketepuan tanah oleh kerana hujan berterusan dan juga oleh kerana orang kata kurangnya cahaya matahari dan juga apa dikatakan kurangnya evapotranspirasi. Jadi kemungkinan banyak cerun-cerun di kawasan Bukit Bukau kita memang boleh dikatakan agak tepu dah dengan air. Jadi dia hanya memerlukan sedikit orang kata orang kata rangsangan sedikit supaya dia akan menjadi tanah runtuh. Jadi saya rasa bukan saja di Batang Kali tetapi banyak tempat lain pun ada report tentang tanah runtuh oleh kerana ini adalah musim dia, November dan juga Disember. Betul Dan ini sekali. dikaitkan Betul sekali apa yang dikatakan oleh Prof Dato', ini adalah musim cuaca, musim tengkujuh, cuaca yang tak menentu dan seperti kelazimannya memang di penghujung tahun ini iaitu masa memang cuti sekolah, sememangnya tidak cuaca keadaan adalah agak mencabar dengan tahap waspada hujan lebat, banjir, tanah runtuh juga ditingkatkan oleh Met Malaysia, luruan monsun dan sebagainya. Hal ini bagaimanapun seharusnya tidak boleh nak diambil ringan oleh segenap masyarakat awam, khusus sekali yang melibatkan kawasan yang kita panggil di sini adalah sensitif alam. Apa yang Prof rasakan perlu dibuat dalam memastikan kejadian seperti ini tidak berulang, Prof? Pertamanya pada saya isu cuti sekolah. Saya rasa kalau kerajaan ingin fikir, kalau kita pergi kat UK dan sebagainya, cuti sekolah mereka ialah semasa musim summer. Musim Jun, Julai ataupun September. Jadi saya agak orang kata satu usaha mungkin yang satu anjakan yang pada saya mungkin lebih baik ialah sama ada kita gerakkan cuti sekolah tu yang panjang, cuti panjang di mana kepada Jun, Julai atau di mana dia pada saya lebih baik lagi daripada segi cuaca. Kalau kita lihat kadang-kadang kesian budak sekolah ni, kita ambil cuti sekolah bulan Disember, kita tahu betul-betul bahawa bulan Disember ni ialah bulan di mana adanya orang kata hujan lebat, adanya angin kencang, dia nak pergi kalau kat East Coast, dia nak pergi main kat pantai, silap-silap, dia kena rip, lepas tu kena mati lemas dan sebagainya. Jadi kalau dari segi bencana, November, Disember ni adalah di mana untuk Malaysia keadaan bencana kita lebih tinggi, risiko bencana kita lebih tinggi. Jadi di masa inilah yang kita nak biarkan anak-anak kita pergi riadah, pergi nak enjoy. Kerana mereka pun kena ada cuti mereka. Tetapi mengapa kita mengambil cuti semasa bulan ini? Saya rasa ini adalah hanya kerana dia adalah cuti tahun akhir. Pada saya macam kat UK, mengapa tak boleh cuti semasa musim panas? Di mana cuacanya lebih orang kata selesa dan kurang bencana. Jadi di sini kalau dia nak buat camping pun, dia pergilah camping bulan Jun, Julai ke,
di mana risikonya adalah lebih kurang jika dibandingkan dengan masa kini. Jadi saya rasa ini kita kena fikir. Mungkin sekarang dengan kerajaan baru, kena fikir baliklah. Tapi apapun yang berlaku ketika ini semestinya yang amat dititikberatkan dan sangat penting adalah kesedaran masyarakat berkenaan dengan risiko-risiko cuaca, risiko-risiko bencana yang boleh berlaku bila-bila masa kerana perkara ini tidak dapat dijangkakan berlaku di mana, pada masa apa dan juga di mana anda berada. Jadi amat penting sebenarnya untuk masyarakat lebih menyedari dan lebih peka, kata kita di sini, kalau membawa keluarga bercuti di kawasan mana yang dibawa itu adalah adakah kawasan itu selamat untuk keluarga berkumpul ataupun selamat untuk diduduki. Jadi perkara ini perlu dititik beratkan mana-mana individu sebenarnya. Tapi Prof, kita nak tanya juga sebenarnya sebelum ini ada pakar yang ditemu bual iaitu Presiden Institut Geologi Malaysia iaitu Abdul Rashid Japar berkata tanah runtuh berisiko berlaku walaupun dalam jangka masa panjang itu sehingga 20 tahun seperti mana yang berlaku dalam tragedi Batang kali ini yang mana berikutan berlakunya pengumpulan air di dalam tanah, ekoran alirannya tertutup dengan pembangunan di sekeliling. Pada pandangan Prof, bagaimana perkara ini sebenarnya dapat dikawal selia dan dipantau agar tidak berlebihan terutama di kawasan sensitif alam? Prof. Ya, masalah dengan kawasan sensitif alam, kalaulah kata macam ada landslide yang terjadi di katalah national park kita, kemungkinan dia dan juga ada national kawasan Gunung Jerai dan sebagainya di mana penempatan kurang. Jadi di situ kalaupun landslide itu masif, dia hanya kesannya tidak begitu orang kata teruk ya. Jadi landslide ni memang susah untuk kita membuat anggaran ya. Dia benda ni dia bukannya cepat ya. Dia mengambil masa nak build up dia punya ketepuan. Dia kena ada mungkin ada air bawah tanah yang kita tidak kesan dan sebagainya. Dan selepas slope tu menjadi cerun, lepas tu dia ada masa juga sebelum dia berlungsur. Oleh kerana beratnya tidak boleh, dia punya tensile strength dah kurang. Jadi ada banyak kaedah geomechanical yang kita boleh buat untuk menstabilkan slope kalau kita nampak dan kita lihat macam keampang dan sebagainya. Tetapi final point tu nak predict bila slope tu akan gelungsur dan bila akan adanya landslide memang susah. Bukan sekatu perkara yang senang. Jadi masalah dia ialah kawasan yang kita nak riadah tu. Selalunya kawasan Bukit Bukau, kawasan hutan dan sebagainya. Satu daripadanya ialah keindahan alam tu. Dan saya telah melihat gambar-gambar yang datang daripada FOF tu, memang kawasannya cantik. Tetapi dalam kecantikan tu ada merbahayanya yang kita jarang orang kata kita tidak begitu peka. Macam Cameron Highland pun cantik, tapi dalam Cameron Highland tu kalau you tengok dia punya let's say dia punya tea plantation dan sebagainya yang dibuat di cerun-cerun yang agak orang kata yang agak steep ya, yang agak bercerun yang tinggi lah, lebih pada 45 degree dan sebagainya. Kemungkinan untuk tanah gelungsur tu memang ada dan kita memang tahu ada kes-kes di mana pekerja-pekerja di kebun terkambus oleh kerana isu orang kata tanah gelungsur. Jadi cantik tu ada, tapi di dalam kecantikan tu ada berbahayanya. Jadi kita mestilah peka lah. Dan saya rasa tragedi di Batang kali ini adalah lebih teruk kerana dia berlaku pada malam hari. Kalau saya rasa kalau berlaku pada siang hari, kemungkinan lebih banyak lagi yang boleh dapat larikan diri daripada orang kata tanah runtuh ini. Baik, kita perlu peka dan juga sedar dengan kawasan sekeliling kita dan juga mungkin dalam hal ini seperti tragedi yang berlaku di Batang kali ini, kaedah geomechanical perlu dibuat dan kita perlu mengenal pasti kawasan berisiko, cerun tinggi dan berbahaya. Tapi perbincangan itu kita nak teruskan bersama dengan Prof sebentar saja lagi, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini.
Baik, kita masih lagi bersama dengan pakar meteorologi Universiti Melaya iaitu Profesor Dato Dr. Azizan Abu Sama menerusi panggilan video yang mana topik perbincangan pada hari ini adalah menyentuh berkenaan dengan isu bencana alam dan cuaca yang tak menentu yang disifatkan meningkatkan lagi risiko berkenaan bencana buruk seperti yang berlaku dalam tragedi yang cukup menyayat hati iaitu di tapak perkhemahan Fathers Organic Farm di Batang Kali di Genting Highlands, dan kita nak bercakap berkenaan perubahan iklim pula, Prof. Kali ini bukan sesuatu yang baru, malah dibahaskan masyarakat luar di peringkat antarabangsa. Saya percaya Malaysia juga tak ketinggalan sebenarnya menghadapi isu kritikal seperti ini. Dan bagaimana gambarannya untuk Malaysia tahun-tahun mendatang ini, Prof? Adakah Malaysia sudah bersedia dan persediaan yang bagaimanakah yang diperlukan dalam menangani hal ini supaya tragedi bencana alam ini ataupun kita lihat sebagai insiden yang amat buruk sehingga meragut nyawa ini tidak berlaku lagi di masa akan datang, Prof? Baik, daripada segi cuaca iklim dan pemanasan global, ialah bila satu atmosfera itu dipanaskan. Maknanya sekarang ni katalah atmosfera kita 25 degree katanya lah. Sekarang dah kita naikkan katalah atmosfera itu pada 27. Jadi kapasiti untuk atmosfera itu mengambil air menjadi tinggi. Katalah kalau dia 20 dia punya suhu dia 20 lah, 20 dia boleh ambil kata 8 gram per kilogram air di dalamnya. Tapi kalau dia dah naik kepada 30 dan sebagainya, dia boleh mengambil lebih kurang 14 ya. Jadi di sini ada panggilan lain. Jadi di sini kita kena, dan dengan itu intensiti hujan menjadi lebih tinggi. Jadi walaupun kekerapan tidak tinggi tapi intensitinya tinggi, dan dengan itu banyak lagi air akan turun. Jadi kalau kita dulu katalah kita punya hujan ekstrim berlaku 1 ke 100 tahun, tapi sekarang ni dalam segi probability dia mungkin dah jadi 1 ke 50 tahun. Jadi inilah perkara-perkara yang diambil kira, dan jadi dengan ini kalaulah kita design, kita punya engineering dia, kita tengah kawasan yang dulunya jarang terjadinya banjir oleh kerana intensiti yang tinggi ini, kawasan itu sudah mula menjadi banjir. Jadi ini adalah apa yang dinyatakan oleh IPCC, di mana di kawasan kita dijangka bahawa cuaca-cuaca ekstrim akan meningkat. Dan jadi kita kalau cuaca ekstrim ni selalunya berkait dengan hujan lah. Jadi kita mungkin akan dapat lebih banyak lagi hujan daripada apa yang kita biasa. Tidak bermakna bahawa monsun tu akan bertukar, tapi intensiti hujan yang dikaitkan dengan monsun tu boleh meningkat. Jadi dengan itu isu-isu yang berkait dengan flooding, berkait dengan orang kata tanah runtuh akan menjadi lebih kerap. Ini benar sekali seperti yang disaut dan juga dinyatakan Jabatan Meteorologi Malaysia yang mana mengeluarkan amaran hujan berterusan melibatkan 8 negeri berkuat kuasa sehingga 21 Disember ini. Seperti yang dikatakan tadi, kalau boleh kita recap semula, itu 8 negeri yang terjejas adalah Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Dan kalau kita nak lihat dari segi perbandingannya di sini untuk tahun ini, apa perubahan-perubahan iklim yang kita lihat kalau nak dibandingkan dengan 2-3 tahun yang lepas in terms of mungkin jumlah titisan hujan. Prof, bagaimana mungkin ada pemantauan ataupun pemerhatian yang dibuat oleh Prof Datuk berkenaan perkara itu? Okey, satu perkara yang saya ingin nyatakan di sini ialah selain daripada pemanasan global, kita juga dipengaruhi oleh perubahan lazim seperti La Nina, ENSO, Indian Ocean Dipole dan juga Pacific Decadal Oscillation, iaitu satu kaedah di mana dia jadi positif dalam masa 10 tahun. Jadi ini semua mempengaruhi kita punya iklim cuaca kita, perubahan iklim cuaca kita. Jadi masalah dia ialah perubahan iklim cuaca ni adakah dia juga berubah dengan adanya pemanasan global, dan inilah masih lagi satu pertanyaan. Adakah La Nina akan menjadi lebih kerap sebagai contoh? Itu satu pertanyaan yang belum lagi dapat dijawab. Ataupun adakah kita akan masuk lebih macam ENSO? Kerana kita mesti ingat
2019 kita kering, dan bila ada 2019 kita lihat kita dilanda oleh jerbu daripada pembakaran hutan dari Sumatera yang bertahan sehingga bulan September dan Oktober. Dan itu adalah masa yang lama. Selalunya jerbu dia akan habis masa Ogos. Tapi untuk 2019, oleh kerana adanya positif IOD dan juga adanya ENSO, kita bukannya kering. Kita bukannya banjir, kita menghadapi masalah kering sedikit. Dan bila ada kering, kita lihat negara jiran kita mula membakar, dan dengan itu kita dapat jerbu yang agak teruk kepada 2019. Jadi swing ekstrim ni bukan hanya satu saja, bukan hanya hujan saja, tapi dia juga boleh menjadi macam kering sedikit di mana kita ada pembakaran hutan. Jadi ini adalah apa yang dinyatakan oleh IPCC, di mana dinyatakan bahawa ekstrim ini akan kerap lebih berlaku. Kalau kita nak katakan di sini, sebenarnya Malaysia sebuah negara yang cukup bertuah sebenarnya. Kerana tidak termasuk dalam satu terma yang kita panggil sebagai ring of fire, iaitu bencana ekstrim boleh berlaku seperti volcano, tsunami dan juga angin taufan di negara kita ini, kerana keadaan geografinya yang boleh kita, seperti yang saya katakan tadi, cukup bertuahlah kerana tidak terlibat dalam kelompok ring of fire ini. Dan kita nak melihat kepada, kalau kita nak kaitkan dengan tragedi Batang kali ini, bencana yang lazim sekali berlaku di negara kita ini adalah berkenaan dengan banjir, tanah runtuh. Jadi ini mungkin kebakaran. Jadi ini antara bencana yang kita lihat menjadi satu risiko buat negara kita, tapi dalam kita melihat kepada kejadian yang berlaku di Batang kali ini, apa tindakan proaktif yang Prof Dato' rasa perlu dilakukan ketika ini bagi memastikan ancaman seperti ini dapat ditangani lebih awal, kerana ini perkara lazim yang berlaku, bukan saja melibatkan Batang kali tapi juga lokasi-lokasi yang sering menjadi tumpuan seperti Cameron Highlands misalnya, Bukit Tinggi, kawasan pantai dan juga sebagainya. Apa pandangan Prof? Baik, pada saya kepekaan awam itu perlu dipertingkatkan. Bukan saja awam yang akan membuat riadah, tetapi awam yang juga yang menyediakan camping site atau menyediakan aktiviti riadah seperti katalah white water rafting atau something yang sebelum orang kata memberi offer kepada masyarakat awam untuk datang beriadah, dia patut fikir juga tentang kesesuaian. Sama ada semasa itu mungkin sungai telah menjadi agak orang kata macam kita pergi kata mandi ke tepi pantai lah. Sebagai contoh, kalau pergi kat hotel-hotel besar, bila kita mandi, bila dia tengok ombak tu kencang dan sebagainya, dia akan letakkan bendera merah. Dan daripada bendera merah tu dia kata awak boleh duduk tepi pantai tapi tak boleh masuk dalam air. Jadi ini adalah antara kepekaan daripada orang yang ingin menyediakan orang kata tempat atau aktiviti riadah itu bersama dengan orang yang akan mengambilkan riadah tersebut. Jadi pada saya orang kata being over cautious ni adalah lebih baik. Ya. Kerana bila sebagai contoh, siapa yang nak pergi Bukit Tabur, kalau dia tahu Bukit Tabur kemarin baru hujan, dan kita tahu memang Bukit Tabur ni memang dia slippery ya, dia gelincir senang. Jadi kita tak pergilah hari itu, kita tunggulah cuaca kering sikit barulah kita nak pergi riadah ke Bukit Tabur. Jadi ini adalah antara pada saya kepekaan yang kita perlu bina lah di antara kepada masyarakat. Kalau masa kat UK, macam saya kat UK, bila saya nak pergi riadah di luar, saya tengok weather forecast macam mana dulu. Lepas tu saya akan bersedia lah. Jadi kalau kita nak cakap berkenaan dengan segi peranan itu dalam meningkatkan kesedaran awam berkenaan dengan isu amaran cuaca ini,
terutama sekali seperti yang Prof Dato katakan tadi untuk mengeluarkan bendera merah di kawasan-kawasan berisiko, terutama sekali untuk dipertingkatkan lagi dalam musim tengkujuh ini, mungkin peranan itu dapat diperluaskan lagi, bukan sekadar pemilik ataupun pengusaha lokasi itu. Mungkin ketika musim-musim yang menjadi poin untuk bencana ini berlaku seperti musim cuti sekolah ataupun penghujung tahun ini, dapat dimainkan juga oleh agensi badan bukan kerajaan dan juga Ya, ya, ya. agensi-agensi di bawah kerajaan. Apa pandangan Prof Khasnya, berkenaan ini? khasnya pada saya ialah apa tempatan lah, majlis tempatan. Kerana mereka basically yang boleh membuat arahan untuk tutup dan sebagainya. Jadi di sini kepekaan majlis tempatan. Dan juga kalau kita lihat katalah macam national park kita yang dekat apa, dia boleh tutup national park kepada orang ramai sekiranya dia rasa bahawa katalah sungai itu telah menjadi agak dalam, sebagai agak banyak air ya, macam apa yang kita hadapi sekarang, ataupun semasa kita kat Kenyir dan sebagainya. Pihak-pihak yang berkuasa boleh menutup supaya tidak dimasuki semasa orang kata keadaan yang agak berbahaya. Dan ini bukan saja dipraktis di sini, tapi juga dipraktis di luar negara. Jadi bila katalah macam kita ada ribut salji yang teruk, dia kata national park tak boleh visit. Kerana sekarang ni ribut apa dijangka bahawa ribut ini ditutuplah. Kalau ada snowstorm dan sebagainya. Jadi kita memang di dalam masyarakat kita boleh buat. Tapi masalah dia bila nak buat, satu lagi, dan satu lagi sama ada orang awam akan ikut atau tidak. Bagaimana Jadi penting sebenarnya kepekaan ini ya, Prof, kalau kita nak lihat daripada risiko lokasi bencana harus dimainkan oleh semua pihak, bukannya satu-satu individu ataupun satu-satu agensi saja, tapi kesedaran awam khususnya perlu dipertingkatkan dari semasa ke semasa, terutama sekali dalam musim-musim yang mencabar seperti ini, musim yang mana luruan monsun berlaku, banjir juga, amaran banjir keluarkan, amaran hujan lebat juga dipertingkatkan. Tapi itu saja masa kita ada bersama dengan Prof. Saya satu benda je saya nak kata, cabaran saya kepada kerajaan baru, mengapa memikirkan cuti sekolah? Kerana itulah masa yang kita akan keluar. Cuti sekolah, budak-budak pun dah lama duduk sekolah. Mengapa kita tidak tukar kepada satu masa yang kurang bencana? Kerana kita tahu bahawa November dan Disember kita ada banyak bencana. Itu saya punya cadangan saya lah kalau kerajaan baru ingin ambil. Mungkin dapat dikongsikan bersama, mungkin dapat diambil kira cadangan itu oleh pihak kerajaan. Tapi terima kasih Prof Dato Dr. Azizan Abu Samah, pakar meteorologi Universiti Malaya yang bersama dengan kita pada jam ini, di mana khusus sekali mengulas berkenaan dengan risiko bencana yang berlaku, terutama sekali mengaitkan dengan tragedi yang menyayat hati itu Batang Kali di Genting Highlands. Dan kita juga nak merakamkan ucapan takziah buat keluarga mangsa, semoga tabah menghadapi dugaan ini, dan sudah pastinya buat semua anggota penyelamat yang terlibat ketika ini, didoakan semoga semuanya lancar dan dipermudahkan dalam usaha mencari 9 lagi baki mangsa yang dipercayai tertimbus di dalam runtuhan di Batang Kali. Saya kira itu saja yang kita ada dalam pantau kerajaan baharu. Saya Niki Senyambar, selamat hormat. Kita jumpa lagi.